Kemudian memberi perhatian pada ibu bapa, jangan diabaikan. Ada keperluan-keperluan mak ayah kita, kan? Makna itu, makna ini, mak tak tahulah kan, tak tahulah. Selalu pening-pening kepala, migrain, carikan ubat yang elok untuk dia, kan? Memenuhi permintaan mak ayah kita. Ada permintaan-permintaan tertentu, apa yang dia nak bagi. Mak kita tak ada minta omeh pemata tu. Kalau bagi memang dia tak pernah tolak. Tapi makna keperluan-keperluan itu kadang dia bukan nak apa, dia nak ni, kadang nak kursi rehat tu, yang kursi urut tu tekan-tekan, tak payahlah orang picit-picit kita lagi dah. Tersalah tokan pula pakai maksimum, langsung padam, kan? Tengok juga kan, yang kursi current ni kan ada juga yang jenis yang kerah betul tu kan, dia tekan pula yang maksimum tu, dia dah lah tulang rapuh, langsung raput, kan? Jaga. Kemudian melakukan apa yang disukai oleh mak ayah kita. Mak ayah kita gambar berjalan, bawa dia berjalan, kan? Bawa family. Mak nak pergi mana? Itulah mak tak nak lah jalan jauh sangat, tak larat. Tapi mak nak pergi mana? Dapat pergi Thailand jadi mak Thailand minta kan. Dia dalam tak jauh tu Thailand minta kan. Mak nak pergi mana? Mak teragak nak pergi Baitul Maqdis. Pergi Baitul Maqdis. Sekarang ni senang ni, dokek dah kan. Tak ada. Mak nak apa? Tak tahulah mak ni, tak tahulah rasa. Mak ni selalu gastrik ni, selalulah kena ni. Macam saya pun selalu kena gastrik, kan? Bagan apa? Makan macam-macam, lepas tu kan tak ikut time, kono juga kan. Tu sebabnya hari ni pun saya ada bawa tu. Kebetulan pula kono cerita tu, teringat pula ada bawa tu susu kambing tahur. Ada kat luar, kat parking yang boleh tengok. Baik untuk gastrik, baik untuk kecergasan minda. Alhamdulillah. Cubalah. Saya minum, okey, sadap pun sadap. Murah pun murah, taklah mahal benar lah. Boleh lah, kan? InsyaAllah. Jangan tak beli tu, habis kan, supaya besok tak payah jual ni dah. Habis kan. Kalau nak lagi sikit 1 lori entah ambil. Bagus, dia punya tu rasa pun bagus. Semua peringkat umur boleh rasa. Siapa yang selalu kena gastrik macam saya, selalu kena pada hulu hati ni. Tu Ustaz, yang selalu kena. Nampak je tu kono, bila kono tu rasa macam tu. Sebab saya minum memang tak, saya kalau minum air kopi O, teh O. Saya tak boleh minum susu ni, dah lama putus susu, kan? Kalau kalau minum koreh perut tu, tak tahu apa hal, kan? Tapi kalau minum susu saja boleh. Dia bila campur tu tak masalah. Ada mungkin ada yang macam tu, sama macam saya kan. Yang kopi O, adik-beradik saya, mak saya semua sama, kan? Kemudian bercakaplah dengan lemah lembut kepada mak ayah kita, walaupun dia pokak, tapi janganlah kita menjorit kat dia. Rapatkan bibir kita kat telinga dia. Mak nak makan apa pun tak dengar lagi. Masuk sampai ke dalam lubang telinga tu, betul cakap. Jangan kita menjorit, jangan. Nampak pun tak elok. Kadang-kadang mak kita tu pun tahu, terasa hati. Cakaplah kuat-kuat sikit lah. Dia suruh cakap kuat sikit, bukan suruh menjorit. Mak tak? Itulah. Mak dah makan belum? Jauh. Apa yang jauh? Hutan belum? Itu dia dengar kan. Aduh. Kemudian menghadiahkan kejayaan kita pada kedua ibu bapa. Ajar anak-anak. Itulah hadiah. Mak tak nak hadiah apa-apa pun. Hari lahir mak ni, mak cuma nak satu je, nak anak-anak mak berjaya. Macam tu. Mengajar anak kita, menghadiahkan kejayaan kepada kita. Itu. Kemudian meluangkan masa bersama-sama. Mak ayah kita ni kadang dia nakkan kebersamaan. Balik bukannya kata apa pun, balik sudahnya mak kita gak yang masak. Tapi apa? Dia pentingkan menghabiskan masa bersama-sama. Begitu juga mendoakan kebaikan tu mak ayah, walaupun mak ayah kita dah tak ada, kan? Sabda Rasulullah SAW bermaksud apabila meninggal seseorang itu, maka terputuslah segala amalannya, kan? Melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah yang berterusan dan memberi manfaat. Itu sebab nampak tabung putih itu bagi, kan? Ilmu yang memberi kebaikan dan diajarkan kepada orang lain, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Itu yang peringkat yang kedua, maknanya mengajar menyayangi ibu bapa. Ketiga, masuk peringkat ketiga, mengajar ahli keluarga kita nak bahagia ni,
kena juga cinta masyarakat. Bercampur dengan masyarakat, baru betul-betul bahagia. Kalau tidak, duduk dalam rumah gembira, keluar rumah nampak orang tak suka. Apa masalah? Maka kebahagiaan kita belum cukup lagi. Itu sebab nak kena buat baik juga dengan jiran tetangga, dengan masyarakat kena baik. Sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan dari seorang kamu sebelum aku dicintai lebih daripada mencintai ibu bapa, anaknya dan seluruh umat manusia. Sayang Nabi lebih pada yang lain, dan begitu juga belum sempurna lagi keimanan kita selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita melebihi daripada diri kita sendiri. Tahap persaudaraan dalam Islam ada dua. Satu, tahap dia ithar, iaitu melebihkan keutamaan, mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Makna biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Susah nak buat kan. Tetapi tahap yang kedua, nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Maknanya orang lain dapat kebaikan, kita tak marah, kita tak dengki, kita tak sakit hati, kita pun gembira. Anak dia dapat 6A, kita pun gembira. Ada budak pandai dalam kampung kita, orang tu naik pangkat, alhamdulillah, seronok dia naik pangkat. Ada juga orang yang kita boleh minta tolong nanti kalau apa-apa hal. Dengarnya dia ni dapat kereta besar, baguslah tu, untung-untung dapat tumpang. Kereta dia ni tak berlawan. Kau pakai kereta besar, kau tengok aku pakai lagi besar lagi. Kawan tu pakai BMW, dia beli Mercedes. Kawan tu beli van, dia beli Velfire. Kawan tu beli Alphard, kawan tu beli bas sekolah. Dia beli pula bas kilang, tak puas hati, janji bas. Lepas tu sudah ni dia beli, tak tahu beli helikopter pula dah. Beli helikopter lambat sikit lah. Dia beli bilah kipas dulu sebab mahal. Kadang tak payah nak bersaing lah, tak payah nak bersaing benda-benda macam tu, takkan habis kalau bersaing macam tu. Tapi kita seronok tengok kejayaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita perlu sayang menyayangi sesama masyarakat? Sebab kita sebagai manusia hidup saling bergantungan sesama kita, antara satu dengan yang lain, dan mengelakkan pertelingkahan umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita boleh nampak hikmahnya Allah Ta'ala tunjuk. Bila umat Islam dengan Islam tak baik, apa? Siapa ambil kesempatan? Cuba tengok. Satu-satu bodoh yang pasal Islam orang kacau. Kan? Ada orang pula yang mempertikaikan, mempersoalkan hal ehwal Islam. Orang bukan Islam pula yang lebih-lebih. Saya cakap senang aja. Saya kata, ni bukan cerita politik tak. Ni cerita pasal kesatuan ummah ni, saya kena cerita. Dalam rumah kita ada 7 orang anak. Kita ada 3 orang isteri, 4 orang isteri. Tak kisahlah, tak apalah, ambil satu isteri lah, marah pula perempuan kan. Kita ada isteri, suami isteri duduk dalam rumah, ada 7 orang anak. Kemudian kita bawa 2 anak saudara duduk dalam rumah. Anak saudara dalam rumah kena ingat, apa yang dalam rumah tu makan, yang tu juga adalah anak saudara tu kena makan. Dia tak boleh nak cakap, kenapa anak ni dapat lebih, aku dapat sikit, kau pangkat kau anak saudara. Apatah lagi orang yang diambil bola duduk dalam rumah, yang tak ada kena-mengena dengan talian persaudaraan. Jadi dah ada dalam rumah. Dan nak beritahu satu benda je, kalau huru-hara hidup 7 orang anak ni, yang lain tu pun takkan bahagia. Tu je saya cakap. Orang Islam majoriti dalam Malaysia ni, kalau orang Islam hidupnya tak selesa, tak aman, tak sejahtera, orang lain pun takkan sejahtera. Tu kena ingat. Tu sebab kena jaga orang Islam elok-elok dalam Malaysia ni. Itu kena tahu. Jangan main-main. Tak sama Malaysia ni dengan negara lain, jangan disamakan. Tapi satu je, jaga orang Islam elok-elok.